Sebaik sahaja saya menoleh ke belakang, saya melihat ada seekor ular besar dan mulutnya ternganga luas. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik bin Dinar? Salah satu ulama yang masih tergolong dalam golongan tabi'in iaitu orang-orang yang menjumpai para sahabat dan beriman. Tidak hanya namanya, sejarahnya yang sangat menginspirasi juga tidak lepas dijadikan catatan oleh para ulama. Tetapi siapa sangka Imam Malik bin Dinar yang menjadi tokoh ketaatan pada saat ini pernah dikaitkan dengan dunia hitam dan bergelimpangan dengan dosa. Ini kisah bagaimana Imam Malik bin Dinar bertaubat tidak melakukan perbuatan yang jahat. Pada zaman dahulu, ada seorang ahli sufi besar yang bernama Malik bin Dinar. Sebelum dia menjadi seorang ahli sufi, dia adalah seorang pemuda yang sangat jahat. Kejahatannya memang diketahui oleh sesiapa sahaja di negeri itu. Pada suatu hari, ada seorang lelaki bertanya kepadanya, bagaimana dia dapat mengubah kelakuannya itu. Pada mulanya Malik enggan memberitahu, tetapi setelah didesak beberapa kali dia pun menceritakan kisah dirinya. Saya adalah seorang askar. Kegemaran saya ialah meminum minuman keras. Kemudian saya telah membeli seorang hamba wanita yang sangat cantik wajahnya. Saya sangat suka kepada gadis itu. Oleh kerana saya mabuk saya telah menyetubuhi wanita itu sehingga beliau melahirkan seorang anak perempuan. Saya sangat sayang kepada anak itu. Anak itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kepada kami sekeluarga. Kami selalu bermain bersama-sama, tetapi dia mempunyai tabiat yang ganjil iaitu dia suka merampas gelas yang berisi arak di tangan saya dan mencurahkannya ke jubah saya. Saya sangat bencikan tabiatnya itu, tetapi kerana terlalu sayangkannya saya tidak sanggup memarahinya. Apabila umur dia 2 tahun, puteri saya itu meninggal dunia dan semenjak itu hidup saya menjadi muram dan tidak terurus. Pada suatu malam ketika saya sedang mabuk, saya terus tertidur. Pada malam itu, saya telah bermimpi bahawa hari akan kiamat. Saya lihat dalam mimpi itu manusia berduyun-duyun keluar dari kubur masing-masing, lalu berhimpun di padang mahsyar. Apabila saya pergi menghampiri mereka, saya terdengar bunyi tiupan angin di belakang saya. Sebaik sahaja saya menoleh ke belakang, saya melihat ada seekor ular besar dan mulutnya ternganga luas. Ketika itu saya berasa amat takut dan berlari sekuat hati. Ketika saya sedang berlari, saya ternampak seorang tua berdiri di hadapan saya. Saya menegur orang tua itu untuk meminta tolong. Tetapi dia menjawab, dia tidak berdaya kerana dia sudah tua dan lemah. Maka saya terus berlari, mungkin ada orang di hadapan saya yang boleh menolong saya. Kemudian saya terlihat ada satu bukit kecil lalu saya memanjat bukit itu, saya berasa amat terkejut kerana saya terlihat di bawah lereng bukit itu terdapat api neraka yang sangat besar. Tetapi tatkala saya hendak terjun ke dalam api neraka itu, tiba-tiba saya terdengar satu suara yang memanggil saya. Maka saya pun menoleh ke belakang dan saya ternampak orang tua yang saya temui sebelum ini. Saya merayu kepadanya supaya dia menolong saya dari bahaya ular tersebut. Akan tetapi dia masih memberikan alasan yang sama. Dia telah menunjukkan ke arah sebuah bukit yang terdapat kaum muslimin yang sentiasa berada dalam perlindungan Allah. Maka tanpa berlengah-lengah saya pun terus berlari ke arah bukit itu sementara ular itu masih lagi mengejar saya dari belakang. Apabila sampai di puncak bukit, saya nampak ada sebuah bangunan yang berbentuk tirus kubah dengan beberapa buah tingkap yang terbuka. Pada tingkap-tingkap itu kelihatan langsir yang amat indah. Semua tingkap mempunyai pintu yang bersalut mutiara dan zamrud yang bergemelapan. Lalu saya pun cuba memanjat pintu itu dan saya terdengar malaikat menyeru saya. Bukalah tingkap dan selatlah kain langsir itu. Keluarlah kamu sekalian, barangkali ada di antara kamu dapat menolong orang jahat. Apabila mereka terdengar tangisan aku, maka ramailah kanak-kanak keluar dari pintu itu dengan wajah yang berseri-seri. Mereka memandang kepadaku dengan penuh belas kasihan kerana mereka nampak ular yang besar sedang mengejar aku. Tiba-tiba aku ternampak anakku yang berusia 2 tahun ada bersama-sama kanak-kanak itu. Apabila dia melihat aku, dia menangis lalu berlari mendapatkanku. Kemudian anakku itu menunjukkan tangannya kepada ular tersebut dan ular itu pun hilang dari pandangan. Aku sangat terkejut. Kemudian aku meletakkan puteriku itu di atas pangkuanku dan dia asyik bermain dengan janggutku. Kemudian puteriku itu pun membaca ayat Al-Quran yang bermaksud,
Masihkah belum tiba bagi orang-orang yang jahil itu menyembah Allah dan sedar akan petunjuk Allah terhadap diri mereka? Sebaik sahaja saya mendengar ayat itu, saya menangis serta menyesali akan segala dosa-dosa saya yang lalu. Kemudian aku pun bertanya kepada puteriku itu, "Fahamkah engkau hai puteriku akan segala isi kandungan Al-Quran itu?" "Benar, saya faham akan segala ayat itu, bahkan lebih darimu." Kemudian aku bertanya lagi, "Apakah ular itu sebenarnya anakku?" Maka dia pun berkata kepadaku bahawa ular itu adalah perbuatan jahat yang hampir menolak aku ke dalam api neraka. "Tetapi siapa pula orang tua itu anakku?" Jawab puteriku, "Orang tua itu ialah cara untuk melepaskan ayah dari kesusahan." Aku bertanya kepada puteriku, "Apakah yang kamu buat di bukit ini anakku?" Jawab anakku, "Ayah yang kukasihi, kami semua adalah anak-anak orang Islam. Kami menunggu kamu sekalian sehingga hari akhirat. Kemudian kami meminta Allah untuk keselamatan ayah-ayah kami." Selepas itu aku pun terjaga dari tidur dan berasa begitu takut dengan ular tersebut lalu pun bertaubat meminta ampun dari Allah dan menghentikan segala perbuatan jahat. Itulah kisah seorang ahli sufi yang dahulunya bergelumang dengan dosa dan telah pun bertaubat dan tidak lagi membuat perkara yang dilarang Allah.